Bismillahirrahmanirrahim. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari. Bukan kerana ingin bermimpi, tetapi untuk berpidato pada hari ini. Sejambak kasih buat peneraju majlis, kombinasi kehakiman yang berlandaskan neraca keadilan, penjaga masa yang peka, warga pendidik yang disanjungi, rakan-rakan seperjuangan, seterusnya warga Dewan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuka bicara. Gaya hidup sihat menjamin kesejahteraan keluarga. Demikianlah tajuk pidato yang bakal dikupas buat santapan semua. Sebelum layar menuju ke muara, sebelum kata membelah bicara, izinkan saya menghuraikan frasa yang membina tajuk agar hadirin semua terbuka mindanya. Hadirin sekalian yang saya muliakan, amalan gaya hidup sihat adalah amalan kehidupan yang membawa impak positif kepada diri seseorang, keluarga dan masyarakat. Manakala amalan gaya hidup sihat memang banyak kepentingannya kepada manusia. Justeru dengan mengamalkan gaya hidup sihat, keluarga akan sentiasa sihat, cergas dan bertenaga. Hadirin yang dimuliakan, saya tampilkan hujah saya yang pertama. Setiap orang hendaklah melakukan senaman atau riadah yang mengeluarkan peluh, iaitu sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Contoh sukan yang boleh diamalkan adalah bermain badminton, bola sepak, menunggang basikal dan sebagainya. Jika badan seseorang individu itu sihat dan cergas, sudah pastilah daya pemikiran juga menjadi cerdas. Individu yang sihat dapat menjamin kesejahteraan keluarga. Tindakan ini ibarat menyediakan payung sebelum hujan. Para hadirin sekalian, seterusnya hujah saya yang kedua. Pengambilan makanan yang seimbang mengikut hierarki piramid makanan juga dapat menjamin seseorang individu dan keluarga itu mendapat khasiat dan nutrien serta vitamin yang mencukupi. Contohnya, seseorang itu perlu banyak mengambil makanan yang berserat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan serta mengurangkan makanan yang berlemak atau mengandungi kolesterol yang tinggi. Pemeriksaan kesihatan perlu dilakukan oleh setiap individu secara berkala. Ini dapat memastikan anggota dalaman tubuh seperti jantung, hati dan buah pinggang berfungsi dengan baik. Bab kata pepatah, mencegah adalah lebih baik daripada merawat. Hadirin yang saya hormati, menyusul pula hujah saya yang ketiga. Gaya hidup sihat juga membawa pengertian bahawa seseorang itu harus bijak memilih rakan dalam pergaulan seharian. Dalam era globalisasi masa kini, terlalu banyak unsur negatif yang boleh mendatangkan bahaya kepada kita. Seandainya kita terleka, pergaulan dengan rakan yang tidak mengamalkan gaya hidup sihat seperti merokok, menghidugam dan penyalahgunaan dadah yang boleh mendatangkan bahaya kepada kita. Justeru, kita seharusnya bijak memilih antara baik dan yang buruk agar tidak terjerumus ke lembah kehancuran. Katakanlah tidak kepada rokok, katakanlah tidak kepada menghidugam dan katakan tidak kepada najis dadah. Hadirin sekalian, hujah saya yang terakhir iaitu yang keempat adalah gaya hidup sihat juga dapat menjamin kestabilan kesihatan mental dan mengurangkan tekanan. Contohnya, tempoh istirahat dan tidur yang secukupnya dapat mengurangkan tekanan dan menedangkan minda. Dengan itu, gaya pemikiran seseorang akan menjadi lebih positif dan mampu menyelesaikan masalah. Hadirin sekalian, setelah 4 hujah yang saya utarakan, kini dapatkanlah disimpul bahawa kesejahteraan keluarga adalah bergantung kepada gaya hidup sihat yang diamalkan oleh ahli keluarga. Telah dinyatakan tadi bahawa kita perlu melakukan aktiviti senaman dan riadah seperti dalam hujah pertama. Seterusnya, disyorkan agar kita mengamalkan pemakanan seimbang. Kita juga perlu bijak memilih rakan dalam pergaulan. Akhir sekali, istirahat dan tidur yang mencukupi mampu mengurangkan tekanan. Dalam erti kata lain, amalan kehidupan seharian kita adalah penentu kesejahteraan keluarga. Oleh itu, hasrat untuk melahirkan keluarga yang sejahtera akan menjadi realiti jika semua pihak saling bekerjasama, iaitu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.